Seni punya nyawa. Seni punya kuasa. Seni mencetuskan perasaan yang tiada taranya. Seni merupakan pemacu negara. Seni menyatukan kita dalam meraihkan dan menyalurkan tenaga kita ke haluan baharu. Pelaburan demi kesenian Malaysia adalah pelaburan demi jiwa kita. Seni mewakili sejarah terindah dan masa depan kita. Cendana mendorong kita ke hadapan. Dan dari sini, kita bangkit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Open Art Classes yang dibawakan khas oleh Cendana. Saya Hanani, moderator untuk sesi pada hari ini. Open Arts Classes ialah sebuah siri kelas seni yang diadakan di bawah program Art in the City Cendana. Open Arts Classes atau OAC ini berlangsung dari 29 Oktober sehingga 21 November 2021. OAC membawakan tenaga pengajar yang berkaliber dan berpengalaman untuk berkongsi dengan anda dengan topik-topik khas mengikut bidang seni dan kepakaran masing-masing. Untuk maklumat lanjut mengenai OAC dan juga AITC, anda boleh layari www.baskl.com/AITC. Sebelum kita mulakan, izinkan saya membacakan dahulu sedikit peraturan ataupun housekeeping rules untuk semua hadirin yang hadir pada hari ini. Untuk memastikan kualiti audio yang jelas, kami akan menutup mikrofon dan video anda sepanjang sesi ini, melainkan semasa sesi soal jawab kemudian. Dan untuk makluman semua, kami juga akan merakam sesi ini dan rakaman sesi ini akan kami muat naik dalam laman web baskl.com. Sila kongsikan soalan anda di ruangan chat dan saya akan mengemukakan soalan tersebut ketika sesi soal jawab. Kami berharap agar semua peserta dapat hormat menghormati antara satu sama lain sepanjang sesi ini berlangsung dan anda boleh perkenalkan diri anda di dalam ruangan chat. Kami juga menghargai sokongan anda dalam mengisi borang maklum balas di mana pautan kepada borang maklum balas tersebut akan diberikan di dalam ruangan chat ataupun sebaik saja anda tekankan butang leave, anda akan dibawa ke laman sesawang yang lain untuk menjawab borang maklum balas tersebut. Kami juga sila elakkan penggunaan bahasa kesat, maklum balas yang tidak membina ataupun meninggalkan sebarang komen spam. Kegagalan untuk menghormati sesi ini pula, kami pihak penganjur mempunyai hak untuk mengeluarkan mana-mana peserta tersebut. Baiklah, seterusnya izinkan saya memperkenalkan topik pada hari ini iaitu menerokai nadi dan naluri seni tradisional tanah air bersama tak lain tak bukan Saudara Edin Khoo. Saudara Edin? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Saudara Edin. Ya. Yes. Apa khabar? Kabar baik, terima kasih. Okey, sedikit sebanyak berkenaan dengan Saudara Edin pada hari ini. Beliau ialah seorang penyair, penulis, penterjemah dan juga seorang wartawan. Beliau ialah pengasas dan pengarah Pusaka, sebuah pertubuhan terkemuka di rantau ini yang bekerja erat dengan adiguru ritual dan seni tradisional untuk meneliti aspek penyampaian lisan, politik budaya dan agama dan juga aspek ritual bagi teater tradisional. Sesi pada pagi ini akan memperkenalkan anda semua kepada alam kesenian tradisional yang berdenyut dalam kalangan masyarakat akar umbi tanah air kita. Baiklah, Saudara Edin, sebelum kita mulakan, kita bergambar dahulu dengan peserta yang hadir pada pagi ini. Saya nak minta izin ataupun kerjasama daripada semua ya untuk kita boleh on kamera masing-masing dan pandang ke skrin dan kita akan ambil gambar dengan Saudara Edin pada hari ini. Gambar ni tujuan kenangan, tujuan dokumentasi dan sebagainya. Sekiranya anda ambil gambar juga, jangan lupa tag kami @cendana_malaysia di Instagram ataupun di Facebook. Okey, tag team ready ya untuk ambil gambar, semua pandang kamera. Saya tak tahu anda di skrin mana, saya akan bacakan di skrin tersebut. Okey, pandang kamera, 1, 2, 3. Okey, dan skrin seterusnya, skrin kedua, pandang kamera, 1, 2, 3. Okey, terima kasih.
Terima kasih semua atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, Saudara Edin, saya tak akan ambil masa begitu panjang lagi dah untuk sesi pengenalan. Silakan. Terima kasih Hanani dan terima kasih pada pihak Cendana kerana sudi mengundang saya untuk memberi sesi ini mengenai teater tradisional, terutamanya naluri dan nadi yang menggerakkan teater tradisional di negara kita. Sebelum saya akan bermula dengan menayangkan satu video promosi video pusaka yang mengungkapkan berbagai aneka ragam persembahan tradisional tanah air, dan salah satu daripada aspek utama tayangan ini ialah betapa beraneka ragam tradisi hasil khazanah tradisi persembahan tradisi kita di Malaysia, hasil daripada satu sejarah di mana budaya, agama dan masyarakat memang beralir di antara satu sama lain. Saya ingin juga menekan di sini bahawa saya percaya bahawa kepelbagaian itu merupakan asas kepada penghayatan sesuatu budaya, dan kita harus memegang kepada hakikat bahawa negara bangsa yang telah dibina atas asas kemasyarakatan ini memang merupakan satu yang beraneka ragam dan juga yang mencabar imajinasi kita dalam usaha untuk menghayati dan mengiktiraf pelbagai corak budaya yang semestinya menjadi pada keseluruhannya bayangan kepada konsep budaya negara bangsa. Pada pengakhiran sesi ini saya akan membincang sedikit sebanyak tentang bagaimana kita telah cuba membina satu budaya kebangsaan, dan baru-baru ini kita tidak hanya memperingati dasar kebudayaan kebangsaan hasil daripada satu perbincangan yang luas pada tahun 1971 di Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang telah menghasilkan satu dasar yang tujuannya sebenarnya untuk membangunkan satu masyarakat yang dapat memegang kepada budaya kebangsaan, dan baru-baru ini diperbaharui dengan konsep dasar kebudayaan keluarga Malaysia. Kita akan cuba menerokai apa sebenarnya makna ini dan apakah pengaruh hakikat sejarah budaya, cultural history dalam pembentukan dan impianlah kita sebagai satu negara bangsa. Tetapi sebelum itu kita harus berakar kepada menandakan atau menghayati apakah corak budaya yang sudah wujud di tanah Melayu di Malaysia, di Sabah dan Sarawak selama sepanjang riwayat kita sebagai satu masyarakat, bukan sebagai satu negara bangsa tetapi sebagai satu masyarakat. Dan mungkin kita boleh menandai perbezaan ini, bahawa masyarakat itu tidak semestinya negara bangsa, dan sebenarnya negara bangsa itu hasil daripada pendekatan atau konsep kemasyarakatan di Malaysia ini. Jadi kalau saya boleh minta pihak teknikal untuk mempamerkan video tersebut. Tak saya tanya, tuan itu duduk dia. Tak ada raja nak saleh. Tuan itu duduk dia.
tengok ramalan apa yang jadi. Kepala ikan mai dari mana jatuh dengan tiba-tiba. Ya, terima kasih. Jadi saya akan mulakanlah dengan sesi ini dengan mungkin menyatakan bahawa kebanyakan daripada mereka yang berkumpul di sini pada hari ini mungkin akan rasa sedikit pelik apabila menonton video tersebut, dan mungkin kita tidak mengenali sangat berbagai tradisi atau kita kenali dari jauh, ya. Dan adalah satu masalah bahawa kita tidak dapat mendapat satu ilham, satu persamaan atau satu tanda bahawa budaya-budaya yang terpamer tadi adalah budaya kami, ya. Setelah 30 tahun saya telah merendam diri dalam seni tradisional, budaya tradisional. Ramai yang dalam wawancara dan sebagainya dengan pihak media, dengan sesi seperti ini, dengan anak muda yang selalu bertanya soalan ini, ya, bahawa sebagai orang bukan Melayu, kenapa saya tertarik sangat dengan khazanah atau warisan budaya Melayu, terutamanya budaya di negeri Kelantan, ya. Jawapan saya memang sentiasa jawapan inilah. Saya tidak menganggap budaya ini sebagai budaya Melayu yang memang dari segi sejarahnya, dari segi akarnya ia diilham oleh ia muncul daripada kepulauan Melayu, ya. Tetapi istilah Melayu itu adalah sangat luas. Ia tidak berpegang kepada istilah kemelayuan yang difahami dalam perlembagaan misalnya, ya, atau definisi Melayu berperlembagaan. Ia berasaskan satu penghayatan kemelayuan itu berasaskan sejarah budaya alam Nusantara dan alam kepulauan Melayu, ya. Jadi sangat luas dan sangat mendalam sebenarnya penghayatannya, dan hasil daripada hakikat bahawa saya merupakan anak lahir tanah air ini bukan ia merupakan budaya Melayu dari segi corak, dari segi ragam, dari segi seni kata dan sebagainya, tetapi ia merupakan budaya kepunyaan saya, ya. Jadi kita tidak harus memisah-misahkan dari segi dari dimensi pegangan kita kepada budaya tanah air ini. Segala budaya merupakan budaya kita, dan bukanlah budaya berasaskan corakan parti-parti politik di tanah air kita, ya. Budaya memang mengatasi atau jauh lebih luhur daripada politik identity atau sempadan-sempadan yang telah direka dan dicipta untuk ini bukan sesuatu yang negatif. Ini adalah salah satu daripada persetujuan di antara pemimpin-pemimpin politik, bagaimana corak politik yang akan diamalkan pada titik sebelum kemerdekaan. Tetapi inilah masalah, kadang-kadang masalah
apabila kita cuba menghayati sesuatu manifestasi atau penjelmaan budaya mengikut lensa politik atau lensa undang-undang. Dan ini merupakan satu percanggahan apabila kita melibatkan institusi, apabila kita melibatkan dasar dalam usaha untuk mengungkapkan satu negara bangsa. Ya, budaya sangat bercanggah dengan konsep kebudayaan kebangsaan dan sebagainya, dan konsep negara bangsa, sebab budaya itu tidak mengenali atau tidak merestui sempadan, ya, di antara kaum agama dan sebagainya. Walaupun lafasan atau penjelmaan itu dapat membayangkan nilai-nilai, ciri-ciri, pegangan sesuatu masyarakat berasaskan agama dan budaya mereka tersendiri. Jadi budaya ini merupakan satu konsep yang agak susah untuk kita menangani, dan ini merupakan satu masalah di Malaysia ini yang selalu mengeluarkan perkataan budaya. Ya, kita selalu memegang kepada konsep kebudayaan tanpa memahami apa sebenarnya yang diungkapkan dan dirangkumi oleh konsep budaya dan kebudayaan, terutamanya yang melibatkan budaya-budaya tradisional. Ya, saya ingin juga menyatakan di sini bahawa ada satu pemisahan yang agak menyulitkan, membawa berbagai kesulitan. Sebab kita terutamanya di kawasan bandar, orang-orang di kawasan yang agak jauh daripada ekspresi atau penglibatan budaya tradisional, kita cuba menimbulkan kategori-kategori di antara yang moden, yang akan datang, yang sudah lampau, dan kita mempercayai istilah-istilah yang direka bentuk oleh kita, ya, bahawa ada pemisahan yang besar di antara konsep tradisional dan konsep semasa. Dan sebenarnya ini merupakan sesuatu yang tidak wujud dalam dunia dan alam seorang yang terlibat dalam persembahan ritual, persembahan perbuatan amal, ya, ritual, dan juga yang cuba memainkan satu-satunya ekspresi tradisi yang sudah pun menjadi sebahagian daripada masyarakat mereka, naluri mereka. Ya. The concept of time agak sangat berbeza di antara mereka yang berakar dalam seni tradisional dan mereka pula yang diungkapkan oleh zaman dan masa tersendiri, terutama di kawasan-kawasan di dalam satu konsep atau pandangan dunia yang berasaskan masa. Ya, this is also agak luhur dan agak bermasalah untuk kita menghayati atau membayangi. Apa maknanya? Maknanya bahawa istilah tradisional bagi mereka yang berakar dalam seni tradisional ini hanya merupakan sesuatu yang praktikal, ya, untuk memisahkan satu pengalaman atau penghayatan berbeza dengan reka bentuk atau bentuk persembahan masa kini, ya. Tetapi dari segi penghayatan satu seni itu tidak ada sempadan masa bagi orang tradisional. Ini merupakan satu masalah untuk orang contemporary atau orang pada masa ini, yang membuat persembahan moden sebagainya. Mereka bergelut dengan konsep apa itu tradisional dan apa itu moden. Bagi orang yang berakar di misalnya tradisi wayang kulit atau mak yong, sebenarnya tidak ada sesuatu yang memisahkan persembahan mak yong atau kewujudan mak yong atau kesahihan seni mak yong itu dalam dari segi bentuk masa,
atau zaman. So what is past is also present and is also future. Jadi ini merupakan satu semangat ya yang berterusan dan muncul daripada satu kesedaran tentang kesinambungan tradisi itu. Tapi biar kita cuba menerokai atau menghayati apa itu konteks tradisional, apakah itu budaya dan apa konteks budayanya di Malaysia. Sebagai pengasas pusaka yang telah lama menerokai bidang seni tradisional dan seni ritual, kadang-kadang istilah ini pun memberi banyak masalah ya, sebab sekarang untuk menggunakan istilah ritual itu boleh dianggap sebagai sedikit kontroversial. Tapi saya akan cuba memeriksa bagaimana istilah ini sekarang ini berada di dalam satu kontroversi yang sebenarnya hasil daripada hasil daripada usaha kita, usaha yang kurang baik untuk memahami sebenarnya istilah ini secara yang lebih mendalam ya. Jadi saya nak konteks budaya ini agak rumit dan membayangkan bagaimana kepelbagaian itu sangat asas dan sangat penting dalam penghayatan kita. Ini kita tidak belajar dalam misalnya institusi yang moden, yang baru. Sebenarnya hasil daripada usaha kita untuk menginstitusikan budaya, kita sebenarnya cuba mempersamakan atau kita cuba menggandingkan setiap budaya untuk menghasilkan satu konsep perpaduan atau penyatuan atau kesatuan yang sebenarnya tidak wujud ya. Sebenarnya corak budaya kita ini sangat rumit, sangat complicated dan sebenarnya sangat beraneka ragam sehingga kadang-kadang susah ditangani. Dan ini merupakan usaha selama 40 tahun ini, dan mungkin ada anak murid di sini yang juga menjadi anak murid dalam jurusan seni budaya. Tetapi yang harus difahami ialah di setiap negeri, di setiap daerah, kadang-kadang di setiap di kalangan masyarakat yang sama pun ada banyak perbezaan dan pencorakan ekspresi budaya ini. Jadi konteksnya seni budaya adalah begitu rapat dengan hakikat dan penjelmaan kehidupan penghayatan satu masyarakat yang kadang-kadang sangat berbeza dengan jirannya pun ya. Dan konteks budaya di Malaysia ini banyak membayangkan perjalanan budaya rantau Nusantara yang bertapak di Malaysia ini. Jadi kadang-kadang agak janggal dan banyak paradoks, banyak percanggahan, banyak paradoks apabila kita menerokai satu ekspresi budaya di Malaysia dan membandingkannya dengan ekspresi atau penjelmaan di negara asal. Ini pun saya akan cuba memberi contoh dan sebagainya dalam sesi ini ya. Tetapi konteksnya agak berbeza. Ada aspek ritual misalnya, ada aspek seni kemasyarakatan, ada aspek seni hiburan, dan kadang-kadang misalnya di Kelantan mereka merangkumi setiap aspek kehidupan kita ya. Jadi ia adalah sesuatu yang menyeluruh. Ekspresi seni budaya itu sangat menyeluruh dan ia cuba membayangkan satu falsafah hidup dan satu pandangan dunia yang agak komprehensif
Dan ia juga kadang-kadang sangat berkaitan dengan konsep di antara individu dan perantaraan di antara individu dan masyarakat. Dalam seni tradisional ini kita harus memahami dan kita harus mengiktiraf bahawa pendekatan kita tentang seni-seni ini agak mendalam, dan ia bukan saja sesuatu yang bercerita atau membayangkan seni persembahan saja, ya. Ini merupakan satu masalah yang telah banyak membawa beban kepada pendekatan kita terhadap seni tradisional. Terutamanya apabila kita cuba mementaskan sepenuhnya tradisi-tradisi tersebut. Ia menimbulkan satu penyisihan di antara apa yang berlaku di kalangan akar umbi, dan apabila ia diangkat sebagai satu seni yang hanya bertumpu kepada nyanyian dan tarian dan sebagainya, tanpa mengungkapi dan tanpa merangkumi latar belakang dan tujuan utama satu seni. Misalnya Mak Yong, ya, misalnya wayang kulit, yang apabila ia disisir atau terpisah daripada semangat asalnya. Dan kita harus juga memahami bahawa kebanyakan daripada seni tradisional ini juga berakar pada sikap kemasyarakatan, dan ia sebenarnya adalah satu ungkapan tentang pengetahuan tempatan, ya, or local knowledge mengenai individu, tentang personality, tentang interaksi di antara seorang individu dan seorang dan masyarakatnya, dan oleh itu ia juga merupakan salah satu seni yang boleh dianggap secara umum dianggap sebagai seni perubatan, tetapi bukan perubatan yang kita memahami, tetapi satu seni yang cuba mendekonstruksi seorang persefahaman tentang seorang insan, atau an individual, deconstruction of an individual, termasuk persefahaman tentang berbagai aspek personality, berbagai aspek psikologi dan sebagainya, yang dapat kita menghayati, dan bagaimana ada satu interaksi di antara individu itu dan masyarakat. Jadi aspek kemasyarakatan ini sangat-sangatlah penting dalam persembahan atau penjelmaan seni tradisional ini. Dan kita boleh merujuk kepada berbagai jenis atau berbagai contoh seni tradisional ini, termasuk misalnya Mak Yong, Main Puteri sebagai seni-seni ritual atau seni tradisional. Tetapi kita harus mula cuba memahami apa itu, bagaimana kita dapat breakdown atau mendekati seni-seni ini dengan persefahaman yang lebih mendalam. Saya ada satu rakaman lagu Menghadap Rebab oleh kumpulan Mak Yong kita, dan mungkin kita boleh memainkan itu, dan kita boleh membawa perbicaraan ini dengan menggunakan contoh lagu Menghadap Rebab ini untuk mungkin menerokai atau membincang beberapa perkara yang telah disebut sebelum inilah. Jadi
pihak teknikal boleh tak mainkan lagu ni? Ya, itu adalah permainan rebab ya yang membuka persembahan Mak Yong dalam satu pembukaan yang beri judul buka panggung atau a consecration of the stage. Dan ini merupakan sesuatu yang meningkatkan mood atau temperament untuk satu-satunya persembahan. Salah satu daripada masalah sekarang ni apabila kita mendekati seni tradisional ialah kita tidak memahami apa sebenarnya peraliran atau peraliran di antara aspek mitos, aspek cerita, aspek seni kata dan puisi dalam seni dalam sesuatu seni itu ya. Kalau kita misalnya cuba menerokai atau memahami, mengungkapkan seni-seni yang wujud di dalam setiap negeri dan setiap daerah, ia membayangkan satu hakikat sejarah yang merupakan diasporik ya. Jadi di Johor misalnya apabila kita menghayati penduduk-penduduk atau budaya Jawa, Bugis dan sebagainya yang menjadi penduduk tempatan di sana, ia membawa hasil khazanah mereka sendiri dengan cerita-cerita sendiri di Kelantan, negeri Kelantan, Patani dan sebagainya. Kita dapat menghayati satu-satunya seni yang muncul daripada sejarah tersendiri di kawasan rantau-rantau itu, dan bagaimana masyarakat tersebut biar berbeza agama dan sebagainya sebenarnya menyatu, dan kadang-kadang ada corak yang begitu menarik apabila kita menghayati persembahan Manora
ia merupakan salah satu daripada tradisi yang muncul daripada ritual orang Siam Buddha, tetapi ia merangkumi penceritaan orang Melayu Kelantan dengan menggunakan hasil seni kata orang Kelantan, dan legenda dan mitos yang berasaskan penceritaan khazanah penceritaan negeri Kelantan, tetapi juga merangkumi aspek-aspek kepercayaan orang Buddha, Siam Buddha dan sebagainya. Tetapi ini tidak menjadi masalah apabila ia cuba membayangkan satu suatu kepercayaan atau satu penjelmaan budaya yang membayangkan hakikat sosial dan budaya di negeri itu, ya. Mungkin kita boleh juga menayangkan beberapa gambar yang telah terkumpul orang teknikal untuk kita hanya dapat menghayati sedikitlah tentang hasil corak-corak persembahan budaya yang muncul dengan kita. Ya, ini adalah persembahan Main Puteri, dan baru-baru ini tertarik juga dalam satu kontroversi yang sebenarnya melibatkan SOP, tetapi apabila terbitkan di surat khabar, berbagai kontroversi yang muncul. The next one, please. Ini merupakan salah satu khazanah utama di kalangan orang Cina. Ini adalah wayang mereka yang berbahasa Teochew, yang sangat unik dan distinktif kepada orang Malaysia di sini. Saya akan cuba bincangkan nanti juga bagaimana corak budaya di antara setiap kaum itu pun agak menarik. And the next one, please. Ya, dan ini adalah kuda kepang dari kumpulan kita di dekat Batu Pahat. Do we have any more? Okey. Okey, saya akan cuba selepas ini, sekarang ini kita telah berbincang secara umum lah, bagaimana sedikit banyak konteks dan berbagai corak budaya. Saya ingin cuba tumpu kepada beberapa konteks yang agak menarik, dan saya mungkin dapat membuka ruang untuk ini dengan membicara sedikit latar belakang tentang penglibatan saya dalam seni tradisional dan persefahaman yang saya mendapati. Okay. Sebenarnya saya adalah orang yang berkacukkan bangsa, ya. Orang peranakan Cina dan ibu saya adalah orang Tamil. Walaupun saya diperbesarkan oleh orang Melayu yang duduk di rumah saya, ini sesuatu yang agak aneh pada masa ini, tetapi pada masa itu tidak merupakan sesuatu yang janggal atau luar biasa. Saya adalah anak bandar dan diperbesarkan di tengah kawasan perbandaran. Saya adalah anak jati kawasan bangsa di Kuala Lumpur, dan sebenarnya pada masa awal saya diperbesarkan itu, saya agak kurang terdedah kepada khazanah atau seni negara kita, seni kemasyarakatan. Walaupun saya sangat terlibat dalam dunia muzik, kebanyakannya adalah muzik barat, ya, yang masih saya cintai dan saya masih pegang kepada muzik tersebut.
Tetapi idaman ibu saya ialah untuk saya muncul sebagai seorang classical pianist, ya, untuk memainkan untuk menjadi satu professional pianist. Tetapi pada masa itu ada percubaan oleh pihak yang berkuasa, dan ini merupakan satu usahalah untuk menjalinkan perpaduan di antara masyarakat, kaum masyarakat kita selepas kejadian tahun 60, Mei 13 tahun 69, ialah untuk mengangkat lagi konsep kebudayaan kebangsaan. Jadi pada masa itu saya agak terpikat dan terpegun dengan satu siri di televisyen yang diberi judul Dendang Rakyat. Ia ditayangkan pada pukul 9 malam setiap hari Jumaat, ya. Dan saya sangat tertariklah kepada penyanyi-penyanyi lagu asli misalnya. Saya akan cuba dalam sesi ini keluarkan nama-nama yang mungkin sekarang ini tidak dikenangi, dalam usaha untuk membakar semangat sikit untuk kita cuba mengingat kembali atau kita cuba search nama-nama seperti ini. Nama-nama seperti SM Salim memang dikenali, ya. SM Salim, Rozia Cik pada masa itu, dan Andre Go dengan lagu yang sangat-sangat manis namanya Mas Merah, ya. Saya juga berkenalan dengan orang seperti Ahmad Yusof, Fazil Ahmad, tokoh-tokoh Gambus dan Ghazal Johor, dan juga dengan mereka yang memainkan seni persembahan wayang kulit dan Mak Yong, seperti Pak Hamzah Awang Ahmad yang merupakan seniman agung kita yang pertama, dan juga Mak Khadijah Awang yang merupakan salah satu tokoh Mak Yong yang sangat terkenal. Jadi saya agak tertarik, tetapi saya tidak, dia ditayangkan tanpa apa-apa pun konteks, ya. Jadi walaupun kita tertarik kepada gema dan irama lagu-lagu tersebut, kita agak tersisih dan tidak faham sebenarnya apakah konteks ini. Dan pementasannya agak seni persembahannya sangat memikat, tetapi konteksnya agak janggal sebab ia dipersembahkan di atas pentas moden, ya. Dan salah satu daripada seniwati yang sangat-sangat saya sayangi, yang merupakan penari ronggeng dan zapin, ialah seorang yang dikenali sebagai Mak Enon, ya. Dan salah satu daripada aspek yang sangat menarik perhatian saya ialah bagaimana versatile setiap seniman dan seniwati tersebut, ya. Mereka boleh main lagu jazz, lepas tu boleh main lagu asli, di bawah bimbingan kadang-kadang orkestra yang sangat menarik, di bawah bimbingan orang seperti Gus Stein, Tony Soliano, dan sebagainya. Jadi walaupun kita mula tertarik, sebenarnya kita tidak tahu apakah konteks dan dari mana munculnya tradisi-tradisi tersebut. Kita tidak pun diberi apa-apa pun pengajaran tentang sejarah atau genealogi ataupun warisan setiap seniman dan seniwati ini. Dan ini merupakan sebenarnya satu daripada eksperimen yang telah dilakukan oleh pada masa itu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang telah pun menubuhkan satu institusi yang diberi nama Taman Budaya kalau saya tak silaplah, di Kuala Lumpur. Dan satu proses
yang agak baru telah dilakukan untuk mengumpulkan segala seniman dan seniwati di seluruh negara dan menempatkannya di satu tempat, ya, di satu institusi, dan kemudiannya untuk dari institusi itu kita telah memulakan proses untuk mengangkat seni-seni budaya ini ke tahap seni budaya kebangsaan, ya. Tetapi banyak perubahan yang telah berlaku terhadap seni-seni tersebut. Kadang-kadang mereka diberi cerita yang baru, mereka cerita yang baru, ada tahap di mana dialek-dialek itu ditinggalkan dan seniman-seniman ini digalakkan untuk membuat persembahan dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Jadi apa yang telah berlaku ialah satu pencairan, ya, seni-seni tersebut atas landasan mempromosi atau mengangkat seni kebangsaan. Jadi identiti setiap tradisi ini telah mula pun dicairkan, dan kadang-kadang kebanyakan daripada seniman dan seniwati ini yang merupakan adik guru dan pengangkat waris tradisi tersebut telah diletakkan di bawah bimbingan para birokrat atau para pakar tradisi seperti profesor-profesor di universiti dan sebagainya. Jadi bagi saya, walaupun tradisi ini memang memikat, ya, tetapi kita terasa agak tersisih daripada tradisi tersebut. Misalnya Dikir Barat merupakan salah satu daripada seni persembahan yang agak menarik, di mana gaya dan cara persembahan itu dalam klub-klub Dikir Barat di sekolah, ada pertandingan Dikir Barat di antara sekolah dan sebagainya. Tetapi persembahan itu telah diubah suai sehingga agak jauh daripada konteks yang asli di Dikir Barat misalnya. Kalau kita ke negeri Kelantan, Dikir Barat itu mereka yang menepuk tangan itu berada dalam satu circle, ya, lingkungan yang bulat. Tetapi di sekolah-sekolah kita berbaris-baris, dan konteks dan nyanyian lagu dan sebenarnya dan tujuan utama Dikir Barat itu sangat berbeza. Di kalangan mereka di sekolah dan sebagainya, kebanyakan daripada tema lagu mereka ialah sangat berasaskan perkara-perkara moral, perkara-perkara yang memberi nasihat dan sebagainya. Tetapi di Kelantan itu sendiri, mereka mengungkapkan Dikir Barat itu untuk melepaskan peluh, ya, melepaskan peluh, iaitu melepaskan angin, dan melepaskan angin dan membiarkan kita segar, ya. Dan konteksnya sangat-sangat berbeza, dan ini merupakan satu perubahan yang berlaku yang telah banyak membawa satu aspek alienation terhadap seni-seni tradisi. Kalau kita rujuk kembali atau langkah kembali kepada asas utama, kita memahami bahawa konteks seni tradisi ini sangat-sangat berbeza daripada apa penghayatan yang cuba dilontarkan oleh dasar baru atau penghayatan baru atau konsep baru seni tradisional. Sebenarnya seni tradisional ini banyak membayangkan satu pendekatan yang mendalam, yang menggabungkan bahasa, persefahaman tentang seseorang insan itu
dan bagaimana interaksi di antara insan dan masyarakat itu sangat-sangat penting. Ia juga merupakan jalan atau ruang untuk memahami the makeup atau komposisi seorang manusia dan bagaimana ia berinteraksi dengan manusia yang lain, juga dengan alam sekitarnya, dan banyak tentang perasaan atau bukan perasaan itu agak cetek lah, tetapi the sensibility ya dalam bahasa Inggeris ini merupakan satu cabaran juga ya dalam bidang ilmiah untuk mengungkapkan. Kita harus mencari istilah-istilah untuk mengungkapkan pengalaman seni budaya ini. Tapi kalau kita menerokai dunia legenda, mitos, warisan, seni kata dan sebagainya, kita dapat benar-benar bertapaklah dan memasuki apakah psikologi orang mereka yang membawa seni tradisi ini. Misalnya kita dapat memahami kenapa keturunan itu sangat penting dalam misalnya tradisi Mak Yong, ya. Kita memahami apa itu konsep misalnya guru asal, moyang, apakah warisan dan khazanah yang ditinggalkan, dan apa misalnya akan berlaku kalau kita tidak memegang kuat kepada tradisi ini, ya. Salah satu daripada masalah sekarang ini apabila juga kita dihadapkan dengan kontroversi yang sudah berpanjanganlah selama 30 tahun. Misalnya yang melibatkan pengharaman berbagai seni tradisional di negeri Kelantan dan juga di tempat-tempat lain, ya. Kerana ia sangat dikaitkan dengan satu pandangan dunia yang agak reduktif, ya. Mungkin kita boleh berbincang perkara ini selepas ini, tetapi mula-mulanya misalnya kita menerokai negeri Kelantan lah, ya. Ada banyak persamaan juga dari segi persefahaman psikologi, dan kita harus memahami, saya ingin juga menekan di sini bahawa apabila satu bidang pengetahuan telah berbuka di Eropah misalnya pada tahun abad ke-20-an, yang diberi nama psychology, the study of psychology, banyak daripada rujukan yang membentuk persefahaman psikologi moden ini berasaskan tanggapan dan persefahaman tentang mengenai mengenai insan, ya, insaniah. Apa yang membentuk insaniah ini hasil daripada rujukan dan dalam bahasa Inggeris archetype yang diperolehi oleh pakar psikologi daripada tanggapan masyarakat tradisional, ya. Misalnya konsep id atau the subconscious, di bawah kesedaran itu telah banyak dipersepahami oleh misalnya tradisi seperti di Kelantan, di Main Puteri dan sebagainya. Kelantan ini merupakan satu landscape budaya yang sangat-sangat menarik lah, sebab ia banyak mengungkapkan persefahaman yang telah dinyatakan tadi, reka bentuk insaniah, ya, dan konsep-konsep tentang psikologi seseorang itu yang dapat difahami apabila kita menerokai bidang-bidang seperti wayang kulit,
Mak Yong, Main Puteri, Menora dan sebagainya. Dalam negeri Kelantan itu ada dua konsep yang sangat penting. Konsep semangat dan konsep angin. Angin merupakan mood kita atau temperament atau sesuatu yang memikat kita atau satu daya tarikan, misalnya kepada persembahan Mak Yong atau persembahan wayang kulit, dan mungkin ia dapat juga menggoda kita untuk mempelajari seni-seni tersebut, atau ia dapat juga membawa kepada satu restitution apabila kita merasa kurang sedar atau kita rasa lelah dan ada depression dan sebagainya. Konteks dan ruang persembahan itu merupakan tempat di mana kita dapat diubati dan juga dapat kita bangkitlah atau naik ke satu tahap yang lebih balanced atau lebih membawa ke satu kebaikan restitusi kita. Yang penting juga kita ialah konsep semangat itu. Kalau angin kita rendah, angin kita lelah, semangat kita atau spirit atau soul kita akan juga rasa sebegitu. Dan dalam satu ruang persembahan itu agak menarik ya, sebab dalam masyarakat tradisional kita memahami bahawa ada ketegangan di antara seorang insan dan juga ketegangan di antara insan dan masyarakat. Dan yang sangat menarik dan saya telah sangat selalunya merasai begitu tersentuh ialah bagaimana kita memahami masyarakat itu mengangkat seorang insan dan individu ya, dan cuba memelihara, melindungi dan sebagainya dalam ruang persembahan itu. Ia juga merupakan ruang untuk memperingati asal usul kita, dan adalah tempat untuk kita dibenarkan untuk menggerakkan angin ya. Konsep-konsep yang agak mendalam dan juga yang mencabar, tetapi gabungan di antara aspek memperingati sesuatu dan kemudiannya bagaimana insan itu berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat mendukung seseorang individu itu adalah aspek-aspek yang sangat utama dalam seni kemasyarakatan ini dan membuka ruang untuk persembahan ritual. Saya ingin menekan di sini bahawa apabila kita memasuki ruang itu, ia sangat mendalam ya. Dan salah satu daripada masalah sekarang ni ialah kita tidak mempunyai bahasa yang mendalam untuk mengungkapkan atau memberi ekspresi kepada apa yang berlaku. Di dalam ruang itu, setiap aspek kemanusiaan itu diiktiraf ya. Dan biarpun ia adalah aspek kasih sayang, aspek melindungi khazanah, warisan, peringatan, juga edaran ekspresi tentang nafsu, desire, keinginan, semuanya dapat diluahkan di dalam ruang persembahan itu. Sebab ia tidak boleh dibawa di luar ruang persembahan ini, ia akan membawa kepada bencana di dalam satu masyarakat. Tetapi yang sangat penting bagi saya ni ialah persefahaman tentang lapisan-lapisan atau layerings dalam psikologi seorang individu. Masalah pada masa ini ialah banyak daripada ruang persefahaman ini telah ditutup ya.
Dalam konteks tradisional, yang paling mencabar adalah politik budaya yang dipermainkan di tahap itu, ya. Dan di ruang urban atau di ruang institusi misalnya, kebanyakan daripada persefahaman ini tidak lagi diajar atau tidak lagi diturun kepada anak murid. Hanya yang diberi tumpuan adalah persembahan, reka dan sebagainya, gaya gerakan dan aspek-aspek form, ya, terhadap seni-seni tradisional ini. Ini tidak membuka ruang untuk kita benar-benar menghayati atau memegang kepada aspek seni tradisional yang sangat-sangat mendalam. Jadi ada banyaklah percanggahan sekarang ini apabila kita membincang tentang apakah itu seni tradisional dan apakah itu konteks. Dan apabila kita tidak memahami dengan mendalam, kita tidak mempunyai bahasa, ia akan menimbulkan berbagai-bagai jenis percanggahan yang sedang dipermainkan sekarang ni, ya. Dan kebanyakan daripada seni tradisional ini pada konteks semasa ini yang sangat penting, ya, ialah melibatkan bahasa. Sekarang ni kita telah di negeri Kelantan banyak yang telah diluahkan tentang apakah kedudukan seni tradisional ini, dan aspek politik budaya, bahasa politik budaya telah mula menghantui seni tradisional lah. Dan kebanyakan daripada konsep-konsep yang agak mendalam ini tentang angin, semangat, gerak angin, bagaimana insan perekaan atau make-up of individual sekarang pula dihantui oleh bahasa tentang hantu, jin, jembalang dan sebagainya. Ini ada perbuatan khurafat. Mungkin kita boleh mengalamatkan dalam soal sesi soal jawab nanti. Tetapi konteks seni budaya kita ini dalam keadaan yang agak cemas. Saya sebenarnya tidak percaya bahawa seni-seni tradisional ini boleh hidup dan boleh diberi nyawa di tahap institusi atau pentas-pentas kebangsaan. Saya benar-benar percaya bahawa untuk benar-benar menghayati dan memahami seni-seni tradisional ini, terutamanya falsafahnya, kita harus berapat dengan adik guru atau mereka yang sebenarnya adalah waris daripada seni-seni ini, ya. Dan asalkan kita tidak dapat memegang kuat kepada seni penghayatan sebenar seni tradisional, ia tidak boleh berkembang menjadi sesuatu yang saya tidak mengutuk atau bahawa ada aspek yang kita boleh eksperimen dan sebagainya untuk membawa seni tradisional, tetapi asasnya harus kukuh, ya. Asasnya harus kukuh, dan kita harus juga merestui dan kita harus memegang kuat kepada warisan dan keturunan tradisi ini. Walaupun boleh ada contoh-contoh atau boleh dibawa ke institusi aswara dan sebagainya, tetapi terutamanya mereka yang masih
merupakan wakil daripada keturunan sesuatu seni itu harus direstui dan dirujuk sebagai asas kepada seni tradisional dan penghayatannya. Kita nak soal jawab pukul berapa ya? Saya dimaklumkan dalam 11 suku, lagi 4 minit. Kita Lagi boleh 4 minit, okey. Jadi saya cuba rangkumilah. Satu aspek juga yang sangat penting dalam pensejarahan seni persembahan tradisional ialah walaupun kadang-kadang ia dipengaruhi oleh berbagai budaya, ya, satu penjelmaan yang telah berlaku di mana ia bukan diubah suai tetapi ia meresapi semangat tempatan, ya. Apabila kita merujuk misalnya sekarang kita menganggap wayang kulit Kelantan itu sebagai hasil daripada budaya asing atau budaya Hindu atau budaya sebenarnya jauh lebih rumit daripada itu dengan kategori dan bahasa yang begitu reduktif. Sebenarnya ia adalah kebijaksanaan masyarakat tempatan, ya, untuk mengubah suai, untuk meresap yang sangat rapat dengan nadi dan naluri mereka. Jadi wayang kulit Kelantan itu bukannya hasil daripada pinjaman orang India dan sebagainya. Ia benar-benar menjadi satu penjelmaan dan bayangan semangat orang Kelantan. Ini juga dengan misalnya di Johor dengan persembahan kuda kepang. Oleh kerana hakikat atau pengalaman sejarah masyarakat Jawa di negeri Johor, sebahagian daripada negeri Selangor, kadang-kadang kita dapat menghayati kuda kepang ini, persembahan kuda kepang yang jauh lebih asli atau lebih murni atau lebih tulen di Malaysia berbandingkan dengan Indonesia misalnya, ya. Di Indonesia sekarang ini kuda kepang itu telah sangat moden, ya. Kadang-kadang dipengaruhi oleh gerak-geri filem dan sebagainya, tetapi di kalangan orang masyarakat Jawa di Johor terutamanya, mereka membayangkan kerana mereka memperingati dengan lebih halus kenangan persembahan warisan tradisi ini. Jadi banyak yang dapat dihalusi lah daripada persembahan tradisional tentang corak budaya kita, juga aspek kenangan, aspek diaspora dan juga aspek psikologi yang sangat-sangat mendalam. Sesi ini hanya cuba mengungkapkan beberapa permasalahan to problematize the problem of the issue of seni tradisional Malaysia. Seni tradisional Malaysia pun ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu tepat, kerana apa itu seni tradisional Malaysia? Ia tidak boleh diiktiraf mengikut nama sebuah negara, ya. Ia harus membayangkan atau menjelmakan historical reality, realiti sejarah dan budaya masyarakat tempatannya. Jadi untuk mengungkapkannya sebagai dalam satu istilah ini tidak membawa makna yang cukup mendalam. Apa-apa lagi apabila ia dicabar dan ditekan oleh politik identiti, politik budaya yang sebenarnya benar-benar mencengkam Malaysia pada masa ini dan mencairkan semua pengalaman kita, baik pun di alam budaya, baik pun di alam agama, baik pun di alam bahasa. Jadi saya akan dan didukung pula oleh institusi-institusi yang cuba menghadap
mewujudkan satu persefahaman dan konsep budaya berasaskan masalah ini. Jadi saya akan henti di sini. Saya rasa ada beberapa soalan yang saya akan cuba menjawab ya. Berdengar ya, terima kasih Saudara Edin atas perkongsian mendalam. Saya rasa saya perlu banyak yang perlu dikaitkan dengan saya rasa pengalaman saya sendiri sebagai yang pernah belajar berkenaan dengan perkataan budaya, perkataan seni, perkataan bangsa dari sekolah dahulu, dan kemudiannya bila didedahkan dengan perbincangan-perbincangan sebegini dan dia jadi satu pertembungan di antara apa yang saya pernah didedahkan dahulu dengan apa yang sepatutnya, apakah maksud di sebalik terma-terma ini yang sepatutnya. Jadi saya rasa soalan-soalan daripada para hadirin pada hari ini boleh membuka lagi apa yang telah diperbincangkan sebentar tadi. Kami akan panggil mana-mana peserta ataupun para hadirin yang bertanyakan soalan. Saya rasa lebih mudah untuk tanyakan secara terus kepada Saudara Edin. Jadi yang pertama kami ingin panggil Saudari Sharifah Noor. Saudari Sharifah ada 3 soalan tak silap saya. Jadi mungkin boleh ringkaskan ketiga-tiga soalan tersebut supaya kita boleh beri peluang kepada peserta lain juga. Saudari? Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Rasanya soalan saya tu berbeza-beza ya, tapi Betul, tapi maksud saya ringkaskan setiap soalan tu. Jadi mudah untuk Saudara Edit juga. Rasanya mula-mula tu saya just nak tahu lebih lanjut tentang angin dan semangat tadi, dan rasanya dah diterangkan lah sikit tentang so rasa yang tu tak payah. Boleh skip kalau nak skip. Soalan seterusnya rasanya saya tanya tentang dasar kebudayaan. Adakah yang masih relevan? Sebab tak silap saya dalam dasar kebudayaan tu ditekankan lebih pada Melayu dan Islam, sedangkan macam Saudara Edin cakap tadi, kita punya budaya tu lebih luas. Jadi mungkin sebab itu juga kesenian yang dilihat sebagai kononnya tidak mempunyai unsur Islam tu ditolak ke tepi lah. Dan yang menarik tadi Saudara Edin juga cakap kalau seni-seni ni dia ada falsafah yang mendalam dan perlu diturunkan kepada keturunannya. Jadi saya ini curious lah nak tahu kenapa, dan maksudnya orang luar macam kita tak boleh ke? Okey, terima kasih Saudari Sharifah. Okey. Saudara Edin? Ya, semangat dan angin ini mungkin memerlukan satu sesi yang yang lain yang spesifik. Kerana ia sangat luas ungkapan dan ia merangkumi aspek yang agak kompleks, dan apabila kita merujuk kepada istilah angin misalnya, angin itu bukan sahaja satu jenis punya angin. Kita mempunyai angin yang membentuk psikologi kita. Ya. Angin juga merujuk kepada keinginan atau nafsu untuk mendengar sesuatu atau terpikat kepada sesuatu. Angin juga merupakan sesuatu yang menggerakkan kita untuk mengingini sesuatu. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadi dalang wayang kulit kalau kita tidak punya angin wayang kulit. Ya. Jadi ia secara umumlah ia merujuk kepada aspek temperament atau mood kita atau desire dalam bahasa Inggeris. Ya. Dan ia ini menggerakkan semangat. Ya. Jadi apabila angin kita tak begitu seimbang atau lari ke setiap tempat, kita akan rasa gangguan. Ya.
atau kalau keinginan kita tidak di fulfill, ya, tidak beri makna, nanti kita akan rasa berbagai jenis gangguan. Tetapi ada kepercayaan di negeri Kelantan agak menarik, bahawa setiap manusia itu mempunyai 99 jenis angin. 99 jenis angin itu adalah bayangan 99 nama Allah, ya. Dan tetapi setiap bukan 99 yang beroperasi, ada yang agak dominan, ada yang agak tidak begitu aktif. Tetapi aliran angin inilah yang menggerakkan semangat itu. Itu hanya sangat-sangat basic, ya. Kalau kita nak menerokai lagi perhubungan di antara angin dengan semangat itu, banyak ruang, tetapi kita harus mengambil masa yang agak sangat lama lah. Dan ini merupakan konteks, ya, yang sangat yang kita dapat sedari sekarang ni, bahawa apabila kita ingin membicara tentang angin, membicara tentang semangat itu, kita perlukan ruang yang sangat besar dan masa yang agak lama. Tetapi kalau kita ingin kutuk amalan-amalan ini, kita menggunakan istilah-istilah yang sangat singkat lah, ya. Ini haram, ini dan sebagainya, dan tidak ada ruang untuk kita benar-benar mengalami dan menghayati apa sebenarnya operasi persefahaman ini dalam konteks masyarakat itu. Okay. So, saya rasa kalau boleh saya kaitkan dengan dua lagi soalan daripada saudari tadi. Jadi, untuk kita mempelajari atau mendalami masyarakat kita sendiri, ya, untuk meningkatkan lagi persefahaman ini. Jadi, adakah dasar kebudayaan negara itu penting atau relevan? Dan adakah dasar tersebut boleh menyisihkan atau mengecualikan seni-seni tradisional yang lain kerana tak dimasukkan dalam dasar tu? Ya, sebenarnya dasar itu akan wujud apabila kita hidup dalam satu masyarakat yang berasaskan negara bangsa. Kita akan melahirkan generasi birokrat dan pentadbir yang adalah salah satu daripada konsekuens lah untuk kita membentuk diri kita dalam konsep kenegaraan. Ia akan muncul. Tetapi bagi saya satu dasar kebudayaan itu sebenarnya tidak masuk akal. Ya, kita tidak boleh memaksa budaya-budaya yang beraneka ragam dan berbagai penjelmaan itu untuk menjadi satu yang unified, ya, atau satu yang homogeneous. Sebenarnya soalan ini agak menarik, ya, dan saya selalu menimbulkan isu ini. Salah satu daripada aspirasi utama dasar kita ialah perpaduan, ya. Tetapi kita cuba memaksa perpaduan itu. Sebenarnya budayalah yang merupakan ruang di mana kita dapat pengajaran tentang bagaimana kita boleh mewujudkan perpaduan dan apakah corak-coraknya, apakah jalan dan sebagainya. Saya telah memberi contoh Manorah misalnya, ya. Manorah telah merupakan salah satu daripada penjelmaan budaya negeri Kelantan. Ia mempunyai akar dalam falsafah orang Siam Buddha dan penceritaan orang Melayu Kelantan, dan apabila dipersembahkan ada gabungan di antara dua budaya ini yang benar-benar mengungkapkan semangat negeri Kelantan, dan perpaduannya memang sudah wujud pun di kalangan kita selama beratusan tahun. Tetapi kita tidak merujuk kepada contoh-contoh sebegini, rujukan sebegini, tetapi mempunyai konsep-konsep perpaduan ini yang cuba pula dipaksa ke atas seni-seni atau ekspresi budaya.
yang sebenarnya telah pun mengungkapkan konsep perpaduan dari dulu lagi. Ya. Saya rasa di sini mana tadi point saudara Edin berkenaan apabila satu seni budaya itu ataupun seni tradisional itu dilabel dan hanya terhad kepada satu bangsa sahaja, contohnya. Padahal ia merupakan satu, orang kata, melting point pelbagai budaya dan pelbagai bangsa dan telah pun merangkumi perpaduan tersebut. Dan soalan terakhir daripada saudari tadi berkenaan dengan apakah kepentingan keturunan dalam amalan seni tradisional, dan adakah sekiranya tidak berasal daripada keturunan tersebut, seseorang itu tidak dapat mengamalkan seni ataupun membuat persembahan seni tersebut. Sebenarnya keturunan ini sangat penting, ya. Dan ada satu konsep yang sangat utama dalam setiap yang menyatukan setiap seni persembahan, bukan saja di Kelantan tetapi di apabila kita merujuk kepada seni persembahan ritual, iaitu adalah konsep guru asal. Guru asal ini merupakan satu watak atau satu konsep yang agak abstrak. Dan bagi saya ia memang merujuklah kepada semangat atau nada satu aspek ketuhanan, saya rasa, tetapi ia membuka jalinan untuk persefahaman tentang keturunan. Keturunan ini sangat penting terutamanya bagi mereka yang wujud dalam satu tradisi lisan, ya, bahawa dalam tradisi lisan atau keturunan orang yang tradisi lisan ini, setiap aspek pembelajaran kita atau penerimaan kita merujuk kepada saraf dan setiap kebolehan kita untuk keturunan ini membakarlah konsep kenangan, ya. That is the way we remember history in a oral society. Dan pegangan kepada asal usul itu sangat-sangat penting. Mereka yang punyai angin untuk membawa satu atau melibatkan diri dalam satu tradisi itu mempunyai angin, tetapi ia akan memasuki ruang keturunan itu, ya. Misalnya dan ada aspek-aspek yang sangat penting dalam persembahan makyong dan sebagainya, di mana kita memperingati moyang kita. Dan ada kepercayaan bahawa apabila kita meninggalkan atau lupa pada asal usul kita dan keturunan kita, kita membawa moyang kita ke satu alam yang derita, ya. Now don't take this literally, that's our problem, ya. Kita harus memahami metaphorical dimensions, ya. Bukannya moyang kita yang duduk di hati itu menangis, sebenarnya moyang itu adalah diri kita sendiri. This is the operation of psychology that is very important. Everything comes from us, ya. Satu konsep yang sangat penting dalam seni-seni tradisional ritual orang Melayu dan Islam. Saya akan memberi sedikit contoh perbandingan, ya. Ya. Misalnya orang Hindu, ya. Oleh kerana ini merupakan satu konsep yang sangat utama dalam kepercayaannya, menganggap bahawa ada pengaruh-pengaruh yang boleh memasuki tubuh, badan, perasaan, pemikiran mereka. Dan kadang-kadang apabila di upacara taipusam dan sebagainya, ada panggilan untuk dewa-dewa atau dewi untuk memasuki tubuh seseorang penganut. Di kalangan orang Melayu Islam ini tidak dibenarkan, ya. Jadi persefahaman itu mengambil satu aspek yang jauh lebih rumit dan mendalam, bahawa setiap pengalaman itu sudah wujud di dalam diri kita sendiri, ya. Dan ia akan menjelma
apabila kita memanggil dari diri dalam kita. Jadi dari aspek psikologi dan falsafah ini jauh lebih rumit lah persefahamannya tentang aspek-aspek the subconscious dan sebagainya. Tetapi dalam ruang agama ini masih halal ya. Ia tidak haram. Tetapi tidak ada usaha untuk menerokailah persefahaman seperti ini ya. Dan kita selalu merujuk kepada sekarang dalam konteks ketegangan budaya kita, merujuk kepada aspek-aspek undang-undang dan yang halal dan haram. Terima kasih Saudara Edin. Ada soalan juga daripada sini saya akan tanyakan soalan-soalan yang telah diajukan demi memastikan masa dan juga kita dapat beri peluang kepada semua soalan yang telah ditanya dalam ruangan chat. Soalan seterusnya daripada Saudara Rafi tanyakan bagaimana kita nak sampaikan kepentingan seni budaya kepada anak-anak muda pada zaman sekarang. Itu satu soalan, dan soalan kedua, apakah contoh-contoh seni ataupun contoh-contoh budaya yang telah hilang? Dua soalan yang sangat penting ya. Salah satu daripada soalannya adalah soalan mengenai bahasa. Apabila saya telah mula menerokai bumi Kelantan, saya telah memahami bahawa bahasa itu sangat-sangat penting ya. Dan saya tidak misalnya mengangkat atau menggunakan bahasa-bahasa misalnya yang digunakan oleh Jabatan Warisan, oleh pihak UNESCO dan sebagainya, yang membawa satu semangat kemangsaan terhadap masyarakat seni persembahan ini ya, hilang misalnya. Sebenarnya tiada tradisi yang hilang atau lenyap atau walaupun atau pupus ya. Itu memang mungkin adalah konteks yang wujud bahawa satu seni itu mungkin lenyap, hilang atau pupus. Tetapi kita tidak boleh menggunakan bahasa itu, tak patut menggunakan bahasa itu sebab ia membawa satu semangat kemangsaan terhadap mereka yang mendukung tradisi-tradisi tersebut ya. Saya sangat menolaklah usaha-usaha UNESCO dan sebagainya untuk memelihara dan memulihara tradisi-tradisi tersebut. Saya masih memegang kepada konsep semangat ya. Kalau satu masyarakat itu diberikan diberi ilham solidarity, semangat itu akan kuat. Dan ada soalan di sini tentang anak muda, dan sebenarnya saya ingin mengalamatkan mitos ini, bahawa anak muda tidak terlibat dan tidak suka pada tradisi atau seni tradisional. Ini tidak benar. Di kalangan orang pusaka misalnya, kita bekerja erat, intim dengan hampir 28 kumpulan seni tradisional ya, di merata tempat di negara kita, dari Perlis hingga ke Sabah dan Sarawak. Memanglah ada masalah kadang-kadang untuk memperhalusi keturunan atau penurunan tradisi-tradisi tersebut. Saya baru pulang dari Kelantan semalam ya. Satu malam di Kelantan selepas dua tahun tak melawat. Ini menyeksa lah. Dan saya telah berjumpa dengan keluarga wayang kulit kita. Dan keluarga wayang kulit kita menarik sebab di kalangan 8 orang yang membuat seni persembahan ini, 4 adalah anak muda di bawah 30 tahun. Dan sebahagian besar, saya rasa hampir 70% daripada pendukung seni tradisional keluarga pusaka ini adalah anak muda. Dan anak muda semakin terlibat dan semakin tertarik kepada seni-seni kebudayaan.
Jadi masalah kita bukannya anak muda, tetapi anak muda di mana. Ya, kadang-kadang anak muda di bandar-bandar ni pun sangat tertarik juga apabila kita buat persembahan pusaka. Kebanyakan daripada mereka yang datang untuk menghayati persembahan itu adalah anak muda. Ada satu, saya percaya kepada semangat anak muda sebab mereka merupakan generasi yang tengah mencari, ya, tengah mencari sejarah mereka, jati diri mereka, ya. Sudah tentulah kita selalu tak boleh menarik mass of anak muda, tetapi anak muda terpilih adalah mereka yang we have enough, ya. There's enough of a search going on among young people for them to be drawn to these traditions. Tetapi anak muda, saya rasa kalau nasihat saya ialah perlu angkat kaki dan merantau dan mencari hasil atau khazanah atau warisan seni tradisional kita. Tapi satu mind shift, change of mind shift terpaksa berlaku lah. Ada soalan sini tentang orang korporat misalnya. Yang masalah terutama sekarang ni ialah bahawa tidak ada pelaburan, ya, investment in our culture. Ini sangat berbeza dengan negara jiran kita, misalnya Indonesia dan Thailand, di mana walaupun seni persembahan di negara-negara tersebut pada penghayatan saya lah, dari segi mutu, dari segi jauh lebih duniawi dan bertingkat tinggi. Mereka tidak lupa pada tradisi. Semuanya muncul daripada khazanah tradisi. Walaupun kadang-kadang mereka berbalah dengan tradisi sendiri, tetapi pegangan pada tradisi itu sangat erat, sangat intim. Di negara kita proses penyisihan itu, orang di Kelantan misalnya, kadang-kadang datang menyaksikan persembahan Mak Yong dan usia mereka kadang-kadang 40 tahun, 45 tahun. Kali pertama mereka menyaksikan Mak Yong di Kelantan. Ini sesuatu perkara yang agak tak masuk akal lah bagi saya. Jadi sesuai dengan soalan seterusnya daripada saudari Anissa yang bertanyakan bagaimana kita orang awam di luar sini boleh membantu atau menyokong adik guru ataupun penggiat-penggiat seni budaya yang ada dalam negara kita. Sekali lagi, kita harus mengukuhkan perhubungan kita, mengeratkan perhubungan kita. Salah satu masalah utama di kalangan orang Malaysia ini masih dijaja di kepala. We are still highly colonized in our heads. Jadi setiap pendekatan kita terhadap orang tradisional adalah berasaskan sikap sentimental, sikap nostalgia, sikap di mana kita memakai kita memandang tradisi-tradisi tersebut sebagai sesuatu yang kita harus menjaga dan memelihara. That's a patronizing attitude. We have to have a far closer, yang jauh lebih erat. Dan seperti yang dikatakan tadi, ini bukanlah budaya Melayu, Cina tradisional. Ini adalah budaya kami. Jadi kita harus memupuk semangat itu. Pada masa ini, masalah terutama ialah kita tidak mempunyai perhubungan dengan seni tradisional kita. Ia dianggap sebagai sesuatu dalam reka bentuk semangat UNESCO dan sebagainya, sebagai sesuatu yang kita harus mendukung. Tetapi sebelum kita dapat menghayati atau mendukung, kita harus memahamilah dari mana munculnya seni-seni itu, apa konteksnya,
then we have to have a sense of belonging. Yeah, it still doesn't belong to us. Many of our traditional lineage, because we are still very colonized in the head. Okay, thank you Edin for that point. Next daripada saudara Azmi, berbalik kepada konsep angin dan semangat tadi, adakah konsep angin dan semangat ini boleh dibuat-buat bagi tujuan pementasan? Tidak boleh. Ia menjadi penjelmaan yang baru. Orang di pentas moden pun mengalami dan berinteraksi dengan semangat angin. Angin dan konsep-konsep angin dan semangat ini memangnya sesuatu yang agak eternal, ya. Buat setiap masa dan di setiap konteks, walaupun di konteks tradisional atau di konteks moden. Sekali lagi, ini merupakan masalah untuk orang moden, bukan orang tradisional. Dan saya telah banyak kali pun membawa orang tradisional ke dalam satu ruang yang moden, dan mereka tidak mempunyai masalah untuk menghalusi konteks baru itu. Yang penting bagi mereka yang berinteraksi dalam konteks pementasan moden ini ialah kita harus memahami bagaimana angin dan semangat itu beroperasi dalam satu konteks. Ya, apabila kita melihat atau kita kalau kita dapat menghayati dan memahami bagaimana ia beroperate, ya, dalam konteks bukan saja konteks moden tetapi konteks tradisional dan moden, kita boleh memperalatkan dari segi positif, ya, konsep-konsep sebegini. Itulah saya selalu cuba menggalakkan mereka dalam seni-seni kontemporari semasa itu untuk merapati diri dengan orang tradisional, supaya untuk memahami method, ya, methodologies yang mereka boleh menggunakan dalam pementasan mereka sendiri. Ini sangat penting. Ia akan juga memberi nyawa dan nyawa yang renewed life to the traditions itself. Okay. Thank you Edin. Soalan seterusnya bertanyakan, adakah seni berbalik kepada perspektif ataupun fahaman terhadap seni tradisional ni, adakah perspektif negatif terhadap seni tradisional itu disebabkan penggunaan terma ataupun bahasa seperti penggunaan perkataan ritual? Adakah itu yang menyebabkan satu konotasi negatif terhadap seni tradisional? Ya, banyak daripada masalah sekarang ni yang menyelubungilah seni tradisional, terutamanya seni ritual. Sebenarnya perkataan ritual itu tidak mengungkapkan pengalaman ritual, ya. Kita telah bahasa Melayu ini sudah pun mengalami satu pembersihan lah yang tidak sepatutnya. Istilah yang digunakan oleh orang lama untuk ritual ialah puja. Ya. Tetapi puja itu sebenarnya ada berbagai erti. Ya. Satu adalah puja dari segi worship. Ya. Dan kadang-kadang agak paradoks, menarik, ya, apabila kita cuba terpaksa menjelaskan masalah dalam bahasa Melayu ini, kita harus menggunakan bahasa Inggeris. Ya. So, puja dari segi worship. Puja juga boleh diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu digunakan sebagai commemoration. Ya. Puja to commemorate. Puja to remember pun boleh. Ya. Jadi puja itu, sebab itu kita guna puja pantai misalnya.
Bukan dia pergi dan puja pantai itu. Ia mengamalkan sesuatu untuk memperingati, ya, memperingati moyang kita atau sebagainya. Apabila kita menggunakan perkataan puja di dalam konteks Mak Yong, ia tidak bermakna puja dari segi worship. Ia sebenarnya puja dari segi memperingati moyang kita, ya. Jadi bahasa Melayu pun sudah pun dipencilkanlah, dan distruktur, diberi satu penentuan yang tak sepatutnya wujud, ya. Makna satu perkataan dalam bahasa Melayu itu beraneka ragam. Kadang-kadang boleh pun bercanggah satu sama lain. So the word for ritual is puja. Tetapi puja seems to mean only one thing these days dalam bahasa Melayu. Yeah. Thank you, Edin. Terima kasih. Soalan seterusnya, adakah terdapat konsep-konsep lain selain daripada angin dan semangat dalam seni tradisional? Ya, sebenarnya ada banyak juga konsep, tetapi angin dan semangat itu adalah operasi yang utama. Ya, dari situ ia membuka ruanglah kepada pelbagai moyang pun merupakan konsep. Dalam seni tradisional sangat penting untuk kita memahami bahawa ia beroperasi di dalam dua tahap, ya. Satu adalah dari segi praktikal, ya. Salah satu lagi dalam aspek konseptual atau dari segi lambang, ya. So angin operates on a practical level, ya. Saya mempunyai angin untuk main wayang kulit, ya. Angin saya kurang selesa sekarang ni, saya memerlukan perubatan dari segi main puteri. But ia juga wujud dalam satu aspek konseptual atau lambang, ya. Sebab itu kita ada archetypes pun, ya. Misalnya, orang ini sakit angin dewa muda, ya. Ada sejenis dewa muda itu merupakan lambang dan kemudian juga merupakan cerita, ya, yang dipersembahkan untuk mengubati masalah ini. Dewa muda, dewa pencil, ya. Jadi interaksi di antara yang praktikal dengan konseptual, dengan apa yang diamal dan perlu diamal untuk mengalamatkan itu yang wujud di tahap lambang itu sangat-sangat penting. Sekarang ini salah satu daripada masalah, ini pun masalah teater tradisional, ialah bahawa kita kurang pegang pada dunia metafora atau dunia lambang. We don't know how to translate and we don't know how to give life to symbolism. So we are becoming a very literalist society, yeah, in all aspects, not just in intellectual life, in interactive life, and very importantly in religion. Yeah. Kita harus memahami bahawa terpaksa memahami, misalnya, khazanah agama, keagamaan di kalangan orang Melayu pun, ya. Terutamanya seni-seni tradisional, amalan-amalan tersebut dalam konteks asal penghayatan orang Islam, Melayu Islam, ya, iaitu konteks tasawuf atau kepercayaan sufi. Terima kasih Saudara Edin. Soalan kedua yang terakhir, saya suka soalan ini, macam sebab saya pun tertanya-tanya berkenaan dengan frasa kus semangat. Apa pandang kus semangat? Kus semangat. Sebab saya pun tak tahu macam ni asal usul frasa ni, tapi memang ada digunakan, saya rasa terutamanya juga dalam kalangan masyarakat Melayu, kata kus semangat macam tu. Macam tak tahu nak kata, tak tahu macam mana nak describe frasa itu melatah tu. Itu melatah. Jadi adakah saudara ini pernah dengar frasa tersebut? Dan kalau pernah dengar, tetapi dalam konteks lawak lah banyak ni. Ya, dalam konteks lawak. Dan apabila kita
Semangat tu bila budak-budak terperanjat lah, dia macam melatah ya. Dan apabila kita memahami berbagai jenis sakit ya, misalnya amuk, misalnya melatah, ini sangat-sangat unik kepada masyarakat Melayu ya, dan sangat-sangat ada perhubungan dengan konsep-konsep yang dibawa oleh seni tradisional lah ya. Okay. Terima kasih Saudara Edin penangan tersebut. Soalan yang seterusnya berkenaan dengan of course pengaruh internet. Adakah pengaruh internet ini memberi kesan terhadap pemahaman kita terhadap seni tradisional dan juga budaya dalam negara kita? Pengaruh internet dari segi mana ni? Dari segi pemahaman, dari segi orang kata akses kepada seni tradisional dan sebagainya. Jadi apakah pendapat Jadi terhadap internet dalam kehidupan kita Setiap sekarang? itu boleh menjadi alat ya untuk membawa apa-apa pun message. Tetapi kita fahamlah, kita tahu bahawa internet ini adalah tempat lanun sebenarnya, pemikiran lanun ya. Dan ia merupakan sesuatu yang saya rasalah sangat reduktif dari segi penyampaian. Walau bagaimanapun saya rasa kita harus kita harus menggunakan channel ini atau saluran ini untuk membawa pesan-pesan yang agak singkat tetapi yang menarik. Sebenarnya tidak ada masalah dengan apa-apapun cara untuk membawa. Hasilkan kita harus mempunyai imajinasi kolektif lah untuk menggunakan internet dan sebagainya untuk menyebarkan pengetahuan tentang seni-seni khazanah tradisional kita dan sebab-sebab kita harus memegang kuat kepada pandangan dunia yang berasaskan ini. Okey, terima kasih Saudara Edin. Dan saya boleh sempat tanya lagi satu soalan, iaitu adakah apa-apa yang dibincangkan pada hari ini adakah terdapat dalam hasil penulisan Encik Edin ataupun rujukan-rujukan lain yang boleh dibaca oleh para hadirin pada hari ini? Ya, ada banyak sebenarnya hasil rujukan yang sangat-sangat penting lah. Saya memang menulis tetapi belum dihalusi dan dilaksanakan semua tulisannya. Tetapi kita ada website pusaka yang orang boleh rujuk, dan usaha utama pusaka yang sekarang ni tahun depan akan wujud selama 20 tahun, dan saya pun telah menceburi diri dalam bidang ini dalam 30 tahun. Jadi usaha utama pihak pusaka dalam tahun yang akan datang, sebab kita agak berjaya juga ya dalam usaha untuk menjalinkan kewujudan, dan anak muda pun sekarang ini sangat terlibat dalam seni tradisional. Jadi usaha utama kita ialah untuk memasuki ruang intelektual. Banyak yang harus ditulis sebenarnya, dan saya mempelawa anak muda juga untuk masuk dalam bidang ini sebab ia juga sangat penting dalam usaha untuk mengalamatkan berbagai masalah yang menghantui dunia pada masa ini ya. Bukan saja Malaysia tapi dunia, essentialist thinking misalnya ya, masalah dengan dunia yang kepelbagaian, the place of language and metaphors and symbols. Sebenarnya rakan saya Pauline telah banyak lebih menulis dari saya, tetapi saya akan cuba catch up lah lepas ni. Jadi itu akan merupakan tumpuan yang utama kerana kita memerlukan hasil tulisan sebegitu. Ada beberapa tulisan yang sangat-sangat penting ya. Malahan tulisan oleh orang seperti Carol Lederman dalam sebuah buku yang diberi judul Taming the Winds of Desire, salah satu buku yang sangat-sangat agung lah
dalam persefahaman tentang angin semangat dan sebagainya. Ada hasil tulisan daripada Profesor Tan Sui Beng tentang bangsawan, satu buku yang masih boleh diperolehi kalau tak silap saya, yang sangat mengungkapkan masalah politik budaya ya, dan isu-isu tentang dasar dan sebagainya. Ada juga tulisan daripada mahaguru saya Profesor Muhammad Anis Muhammad Noor. Buku Zapinnya ialah ada salah satu daripada buku yang sangat klasik tentang usaha-usaha ini. Tetapi dalam usaha saya memasuki bidang tradisional ini, saya banyak juga merujuk kepada buku-buku ditulis oleh pakar sastrawan dan juga pengkaji di negeri serantau ya, di India, di Indonesia, dan dengan gaya-gaya yang agak berbeza. Ada sarjana India yang namanya Rustom Bharucha ya. Rustom Bharucha, mungkin Pauline boleh type nama dia di situ. Saya menyuruhlah semua orang untuk mencari hasil tulisan dia. Di Indonesia, Gunawan Muhammad misalnya, bagaimana ia menggunakan lambang-lambang daripada tradisi Jawa dalam tulisan sastra dia. Ini semuanya membawa nyawa yang baru. Kita harus mencari satu pendekatan yang jauh lebih umum ya. Saya seperti yang saya telah katakan semalam di satu sesi di Kelantan, saya tidak percaya sangat percaya dengan specialization ya. Dan saya memang tidak percaya pada usaha institusi-institusi untuk menulis penghayatan ini ya. I think kita telah banyak deritalah di bawah bahasa orang-orang akademik, bahasa jargon dan sebagainya. We need a more literary approach and we need a more creative approach. Dan sebenarnya penghayatan dan nyawa baru akan datang daripada collective imagination of the people ya, as a whole. So anak murid di institusi pun dia harus jadi lebih versatile untuk membawa cerita dan membawa masalah tradisi ini ke khalayak ramai. Terima kasih Saudara Edin atas jawapan-jawapan dan juga seterusnya terima kasih juga ke atas perkongsian sebentar tadi yang kita mulai daripada pukul 10 sehinggalah sekarang. Terima kasih kepada para hadirin dan itu sahaja untuk sesi bersama dengan Edinku pada hari ini. Sebelum kita tutup tirai sesi pada hari ini, izinkan saya untuk beri dua peringatan. Yang pertama, mohon untuk isikan borang maklum balas yang kami letakkan pautan dalam ruangan chat ataupun setelah anda tekankan butang leave Zoom meeting ini. Dan seterusnya peringatan juga bahawa Panggung Rakyat episod ke-6 yang dibawakan oleh Cendana berkenaan dengan tarian Kuchipudi akan disiarkan khas di laman Facebook Cendana pada malam ini pada jam 8.30 malam. Dan ikuti kami di Facebook dan Instagram untuk mengetahui sebarang pengumuman yang akan datang. Dan kami juga akan mengumumkan bila rakaman kelas OAC ini akan dimuat naik. Sekali lagi bagi pihak Cendana, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Edin kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi falsafah dan sebagainya pada pagi ini. Terima kasih kepada warga pusaka atas bantuan dan sokongan yang diberikan dan of course terima kasih kepada para hadirin yang hadir. Sekian daripada saya, Hanani, moderator untuk hari ini. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih pada semua ya kerana sudi datang pada pagi ini. Terima kasih. Yes, terima kasih Edin. Thank you. Thank you pusaka.